Untuk nombor 1, jika P nisbah Q sama dengan 2 nisbah 9 dan Q nisbah R sama dengan 9 nisbah 7, cari nisbah bagi P, Q dan R. P nisbah Q 29, 2 nisbah 9, Q nisbah R 9 nisbah 7. So kita akan tengok nilai Q. Okay, Q huruf yang sama, Q sebelah sini ada, sebelah sini pun ada. So nombor dia 9 dengan 9. So sama. Bila nombor dah sama, kita boleh ambil nilai Q yang ni lah, dan nilai Q dan juga nilai R yang ada lah. So P nisbah Q nisbah R 2 nisbah 9 nisbah 7. Okay, untuk soalan nombor 2, sejumlah wang derma dibahagikan kepada 3 buah rumah amal P, Q dan R. Nisbah wang derma yang diterima oleh rumah amal P kepada rumah amal Q ialah 2 nisbah 3. Nisbah wang derma yang diterima oleh rumah amal Q kepada rumah amal R ialah 4 nisbah 1. Okey. Q kepada R 4 nisbah 1. Ini yang kita tulis. Okey. Kemudian kita tengok nilai Q. Nilai Q. So, Q yang ni. Okey. Okay, sorry, silap Q yang pertama 3, Q yang kedua ialah 4. So 3 dengan 4 kita nak samakan, darab silang lah. So 3 darab 4, 4 darab 3. So 2 akan darab 4 dapat 8. 3 darab 4 dapat 12. Okay, 4 darab 3 12. 3 kali 1 3. So Q dah sama, dah jadi 12. So nisbah P kepada Q kepada R sama dengan 8 nisbah 12 nisbah 3. Okey, ini jawapan dia ya. Okey, soalan nombor 1, nisbah harga sehelai baju kebaya kepada harga sehelai baju kurung ialah 7 nisbah 4. Jika harga baju kebaya itu ialah RM84, cari harga baju kurung. Kita akan tengok nisbah harga kebaya kepada harga kurung 7 nisbah 4. Kemudian harga RM84 kepada RM berapa? Itu soalan dia. Dia nak cari harga baju kurung. Okey, 7 bahagian bersamaan RM84. Kemudian kita cari kalau 1 bahagian bahagi dengan 7. 1 bahagian. Okey, yang sana bahagi dengan 7. RM84 pun bahagi dengan 7. Perkan 7. So jangan kira lagi. Biar macam tu je. Okey, kita nak cari 4 bahagian. So, darab dengan 4. So, 4 bahagian sama dengan. Okey, kalau yang tadi darab 4, yang ini pun RM84 per 7 darab juga dengan 4. So, inilah pengiraan dia. Kita kira yang ini, kita akan dapat untuk harga baju kurung RM48. Okey, untuk soalan nombor 2, nisbah jisim Encik Arif kepada jisim anaknya ialah 3 nisbah 2.
Jika jisim anaknya ialah 42 kg, cari nisbah Encik Arif. Okey, nisbah Arif kepada anak 3 nisbah 2. So, berapa jisim dalam kilogram Encik Arif jika anaknya 42 kg? So, macam biasa kita akan cari dua bahagian. Ini yang dia bagi, dua bahagian bersamaan 42 kg. So, kalau satu bahagian, so kita akan cari satu bahagian, bahagi dengan 2. Kalau satu bahagian sama dengan 42/2. Tak payah kira lagi. Okey, relax dulu. Okey, kemudian kita nak cari 3 bahagian. Encik Arif 3 bahagian. So, darab dengan 3. So, 3 bahagian. So, 42/2 pun akan darab dengan 3. So, inilah pengiraan dia. Kita kira 42/3 darab 3. So, kita akan dapat 63 kilogram. Okey, ini Encik Arif. Okey, mudah je kan? Okey, untuk soalan nombor 3, Zanariah, Ruzita dan Hanifah berkongsi membayar kos hadiah hari jadi ibu mereka mengikut nisbah 5/3/2. Okey, 5 nisbah 3 nisbah 2. Hanifah membayar RM50 untuk hadiah itu. Hitung jumlah wang yang dibayar oleh Zanariah dan Ruzita. Okey, Zanariah, nisbah Ruzita, nisbah Hanifah. Okey, sama dengan 5 nisbah 3 nisbah 2. Okey, kita akan cari berapa Zanariah, berapa Ruzita dan Hanifah 50. Yang tu dah diberi. So, kita akan campur nanti Zanariah dan Ruzita. Okay, cari jumlah Zanariah dan Ruzita. So, bahagian Zanariah 5, bahagian Ruzita 5, kita akan campur juga. Akan jadi 8 nanti. Okay, akan jadi 8 bahagian. Okey, 2 bahagian. Ini yang diberi. Kita mulakan dengan yang diberi. Setiap kali buat, kita mulakan dengan yang diberi. 2 bahagian sama dengan RM50. So, kita akan cari satu bahagian. Bahagi dengan 2. Itu je. Step kita sama je. Sama dengan RM50. Bagi juga dengan 2. Sebab yang sana tadi bagi 2, yang ni pun bahagi 2. So, 5 campur 3, 8. Kita kena, darab dengan 8 tu. Kita kena darab dengan 8. So, 5 campur 3, 8. So, 8 bahagian bersamaan dengan 50/2 darab dengan 8 juga. Okey, yang tadi darab 8, yang ni pun darab 8. Ada salah tulis sikit Okay. So, kita akan dapat RM200. Okay. Untuk soalan nombor 4, Kadir, Chandran dan Pingwei menyertai suatu kuis. Bilangan soalan yang dijawab oleh mereka mengikut nisbah 4, 6, 3.
4 nisbah 6 nisbah 3. Chandran telah menjawab 30 soalan. Hitung jumlah soalan yang dijawab oleh Kadir dan Ping Wei. Okey, Kadir nisbah Chandran nisbah Ping Wei 4 nisbah 6 nisbah 3. Ini yang diberi. Okey, ringkasan dia. Okey, berapa Kadir, berapa Chandran 30 dan berapa Ping Wei. So kita akan campur Kadir dengan Ping Wei. Kita juga akan campur bahagian Kadir dengan bahagian Ping Wei. 4 campur 3, 7 bahagian. Okey. So kita kena cari untuk 7 bahagian. Okey, yang dia bagi 6 bahagian. So macam biasa juga. Okey, macam biasa juga kita akan cari untuk satu bahagian nanti ya. Okay, kita mulakan dengan yang diberi. 6 bahagian sama dengan 30 soalan. Ini yang diberi. Kita mulakan. Okay, kemudian 6 nak cari 1. Okay, bahagi dengan 6. So 30 akan bahagi 6 juga. Okay, 4 campur 3, 7. So darab dengan 7. Sorry, ada salah tulis lagi. Okay, ini darab 7 sepatutnya. Okay, 7 bahagian sama dengan 30 per 6 darab juga dengan 7. Okay, salah tulis lah. Dah buat pembetulan. Okay, 30 per 6 darab dengan 7. So kita akan dapat 35 soalan. Untuk soalan nombor 5, 42 orang murid kelas 1 dedikasi telah mendaftar sebagai ahli kelab komputer, kelab robotik dan kelab taekwondo. Setiap murid dibenarkan mendaftar hanya satu kelab. Didapati bilangan murid yang mendaftar sebagai ahli kelab robotik ialah 1/3 daripada bilangan murid yang mendaftar sebagai ahli kelab komputer, dan bilangan murid yang mendaftar sebagai ahli kelab taekwondo ialah 14 orang. Tentukan nisbah bilangan ahli kelab komputer kepada bilangan ahli kelab robotik kepada ahli kelab taekwondo. Okay, kita tengok apa yang diberi ringkasannya. Okay, komputer campur robotik campur taekwondo sama dengan 42. Taekwondo 14. Ini yang diberi. So kita boleh cari. Kalau taekwondo 14, kita boleh cari ya. Komputer campur robotik maknanya 42 tolak dengan 14. Kita akan dapat 28. Okey, ini nisbah komputer kepada robotik yang dibagi tadi. Okey, 1/3 tu. So jadi maknanya komputer 3 bahagian, robotik 1 bahagian. Kita kena tukarlah bentuk ayat dia tadi kepada bentuk nisbah ni untuk memudahkan kita. So 3 campur 1 bahagian. Okey, maknanya 3 komputer campur 1 bahagian robotik. Okey, bersamaan dengan 28. Okey. Kita mulakan dengan yang ni. Okey, kemudian bahagi dengan 4. Dapatlah 1 bahagian. So 28 pun kena bahagi dengan 4. Okey. Kemudian nak cari berapa bahagian? Okey, nak cari untuk komputer, nak cari untuk robotik. Okey, maknanya 1 bahagian tu bersamaan dengan 7 orang. Okey, 7 orang. So untuk komputer kita ni lah 3 bahagian kan. So 3 darab 7. Untuk robotik 1 bahagian, 1 darab 7. Okey, untuk taekwondo 14 bahagi tu 7 dapat 2 bahagian. So kita dah dapat
3 bahagian komputer, 1 bahagian robotik dan 2 bahagian taekwondo. So kita nak cari nisbah komputer kepada robotik kepada taekwondo, itu soalan dia kan. Jadi just masukkan dia punya bahagian-bahagian tadilah. Okay, komputer sama dengan 3 nisbah 2 nisbah 1. Inilah jawapannya. Seseorang yang melakukan senaman berjalan dapat membakar 2.9 kalori tenaga per minit. Berapakah kalori tenaga yang akan dibakar jika dia berjalan 20 minit? Okey, 2.9 kalori per minit. So, kalau 20 minit, berapa kalori? Okey, macam biasa, 1 minit sama dengan 2.9 kalori. Ini yang dia bagi. So, kalau 20 minit, so 1 minit nak jadi 20 minit, darab dengan 20. So, yang ini pun 2.9 darab dengan 20. So, kita akan dapat 58 kalori. Untuk soalan nombor 2. 6 kotak jus limau dijual pada harga RM12.25. Tentukan harga bagi 24 kotak jus limau yang sama. Okey. 6 kotak RM 12.25. 24 kotak RM berapa? Okey. So, apa yang dia bagi? 6 kotak sama dengan RM 12.25. Okey, ini yang dibagi. Jadi kita cari 1 kotak, bagi dengan nombor 6. 6 kotak nak jadi 1 kotak, bagi dengan 6. So, 1 kotak sama dengan RM 12.25 juga bahagi dengan 6. Okey. Dah ada 1 kotak. Nak cari untuk 24 kotak. Okey, 24 kotak. So, 1 nak jadi 24, darab dengan nombor 24. So, bila yang ini darab 24, yang harga tadi pun akan darab dengan 24. RM 12.25 per 6 darab dengan 24 juga. So, kita kira yang ni. So, kita akan dapat jawapan dia RM RM49. Untuk soalan nombor 3, Anis menggunakan 8 cawan tepung untuk membuat 60 keping biskut susu mentega pada hari Isnin. Pada hari Selasa, Anis ingin membuat 15 keping biskut. Jika kadar penggunaan tepung tidak berubah, berapa cawan tepung yang perlu digunakannya? Okey, apa yang dibagi? 8 cawan sama dengan 60 keping biskut. Okey, soalan dia 15 keping sama dengan berapa cawan? Itu soalan dia. So, simple, senang juga. Okey, kita mulakan dengan apa yang diberi. 60 keping sama dengan 8 cawan. Okey, 60 keping nak jadi 1 keping, bahagi dengan 60. Dapatlah 1 keping. Macam biasa kita akan cari 1. Kalau dia bagi berapa pun kita cari. Kalau 1 berapa? Okey, 8 bahagi 60 cawan. Okey, nak cari 15 keping. So, 1 keping nak jadi 15 keping, darab dengan 15. Okey, 8 per 60 akan darab dengan 15. Kira yang ni. Okey, kita akan dapatlah jawapannya 2 cawan. Okey.
Okey. Okey, untuk soalan nombor 4, andaikan kadar pertukaran mata wang asing ialah USD 1 bersamaan dengan RM3.9. Pada kadar ini, Ahmad memberi RM200 kepada pengurus wang asing. Pengurus kemudiannya mengembalikan RM5 bersama mata wang USD. Berapa USD yang diterima oleh Ahmad? Okey, oleh kerana dia dah kembalikan balik RM5, so 200 yang Ahmad bagi tolak dengan RM5. So maknanya total yang Ahmad bagi RM ialah RM195. Ingat dia hanya bagi RM195. Okey, itulah pertukaran dia. Okey. So kalau RM 3.9 sama dengan USD 1, ini yang dia bagi. Kita mula dengan apa yang dia bagi. Okey. Nak cari RM1. Kalau 1 berapa? Sama juga. Kita kena cari 1. Okey. So bahagi dengan 3.9. Dapat RM1. So USD 1 pun bahagi dengan RM 3.9. Okey. Senang sangat. Step yang sama je. Kita follow step sama. Dia tak pening-pening kepala. Okey, kita nak cari 195, RM 195. So darab dengan 195. So USD 1/3.9 tadi pun darab dengan 195. Lakukan pengiraan. Okey. Kira ya ni. So kita akan dapat USD 50. Okey. Jadual di bawah menunjukkan keputusan kajian yang dijalankan untuk menganggarkan populasi sejenis ikan air tawar yang hidup di sebuah tasik. Okey, tangkapan yang pertama bertanda 60. Kemudian dia lepaskan, buat tangkapan yang kedua selepas seminggu. Okey, tangkapan kedua dapat 5 yang bertanda. Okey, yang tidak bertanda 20. So anggarkan populasi ikan air tawar yang hidup di tasik itu. Okey, 5 bertanda, 20 tak bertanda. Okey, ini yang diberi. So bahagi 5, kita akan dapat 1 bertanda sama dengan 20 pun bahagi dengan 5 jugalah. So nak dapat 60 yang bertanda. So nak darab dengan 60. Jadi 20/5 darab dengan 60 juga. Okey. So kita akan dapat jawapan dia 240 yang tak bertanda. So soalan dia nak populasi. Okey, populasi maksudnya bertanda akan campur dengan yang tak bertanda. Okey, jadi 60 campur dengan 240. Jadi jawapan dia 300 ekor ikan. Okey, populasi ikan ialah 300 ekor. Okay, untuk soalan yang kedua, satu pasukan bola sepak bermain 28 perlawanan dan memenangi 4 perlawanan daripada setiap 7 perlawanan yang ditandingi. Tiada perlawanan yang berakhir dengan keputusan seri. Soalan A, berapa kalikah pasukan bola sepak ini mengalami kekalahan? B, hitung nisbah menang kalah pasukan bola sepak ini. C, jika tren ini berlanjutan, anggarkan bilangan kekalahan yang akan dialami pasukan bola sepak ini setelah mereka menang 20 perlawanan. Okey, semuanya 28 perlawanan. Menang nisbah dengan jumlah perlawanan. Okey. Menang 4,
jumlah perlawanan 7. Maknanya dia menang 4 daripada 7 lawanan. Ini yang diberi. Okay, soalan A. Berapa kali dia mengalami kekalahan? Okay. So 7 kali lawan, maknanya 3 kali kalah lah. Okay, sebab dia tak ada seri. 7 tolak 4. Okay. So cari 1 kali lawan, berapa kali kalah? Okay, so 3/7 kali kalah. So ini darab 28. Kenapa darab 28? Sebab jumlah perlawanan 28 perlawanan. Kita nak cari jumlah kekalahan. So 28. So darab dengan 28 juga 3/7 tadi. So kita akan dapat jawapan dia 12 kali kalah. Okay, untuk B, dia nak hitung nisbah menang kalah pasukan bola sepak ini. Okay, menang nisbah kalah. Okay, menang 4 kalah 3. So nisbah dia 4/3. Okay, C. Untuk C, jika trend ini berlanjutan, anggarkan bilangan kekalahan yang dialami pasukan bola sepak ini setelah mereka menang 20 perlawanan. Okay, andai kata dia menang 20 perlawanan, berapa kali dia kalah? Okay. So kita ambil nisbah menang kalah tadi. 4 menang, 3 kalah. So kalau 1 menang, sekali menang bahagi dengan 4, so maknanya 3 pun bahagi dengan 4 kalah. So kita nak 20 menang, darab dengan 20. Okay, darab dengan 20. Jadi dapatlah 20 kali menang. So 3/4 pun akan darab dengan 20. So kita akan dapat 15 kali kalah. Okay.